広島県内の山の中で島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件。広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在はKisah pembunuhan kejam ini berlaku di negara Jepun pada tahun 2009. Tahun tersebut, Miyaka Hiroka adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang sedang menyambung pengajiannya di Universiti Shimane. Dia dikatakan sebagai seorang wanita yang baik, periang dan begitu disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Bagi menampung pembelajaran seharian, Miyako turut bekerja sambilan di sebuah kedai aiskrim berjarak yang terletak kira-kira 2 km dari asrama kampus tempat tinggalnya. Kisah sebenar bermula pada malam 26 Oktober tahun 2009 di mana malam itu Miyako pergi bekerja di kedai aiskrim tersebut seperti kebiasaannya. Tamat waktu kerja, Miyako pun keluar dari kedai aiskrim itu untuk pulang ke asrama dengan berjalan kaki secara bersendirian serta pada masa sama dia telah membawa plastik bungkusan sampah untuk dibuang. Namun apa yang berlaku kemudiannya yakni pada keesokan harinya, ibu bapa Miyako telah pergi membuat laporan polis tentang kehilangan anak mereka itu. Laporan polis tersebut dibuat selepas Miyako dikatakan tidak hadir ke kelas dan tidak datang bekerja pada hari yang sama. Pihak polis seterusnya berusaha sebaik mungkin untuk mencari Miyako, termasuklah dengan memeriksa kamera litar tertutup di sekitar kawasan kedai aiskrim tersebut. Hasil pemeriksaan bagaimanapun mendapati kali terakhir Miyako dilihat masih hidup adalah sewaktu dia berada di luar kedai aiskrim itu. Perkara itu bermaksud pada malam kejadian Miyako tidak sempat melalui jalan yang biasa dilalui untuk pulang. Selepas sebulan berlalu, pihak polis telah menerima satu maklumat tentang penemuan satu kepala manusia di kawasan pegunungan Garyu yang terletak antara bandar Shimane dan Hiroshima. Kepala manusia tersebut ditemui secara tidak sengaja oleh seorang pendaki yang kebetulan sedang mencari cendawan. Setibanya pihak polis di lokasi kejadian, mereka mendapati kepala manusia itu sudah mereput. Pada bahagian leher kepala tersebut pula didapati mempunyai kesan parut, lebam dan luka lain yang menandakan bahawa mangsa telah dipukul terlebih dahulu sebelum dibunuh. Menerusi keputusan ujian DNA, identiti kepala manusia tersebut disahkan tidak bukan sebagai Miyako. Pemeriksaan lanjut di sekitar kawasan pegunungan itu membawa kepada penemuan badan, paha dan kaki Miyako secara mengerikan. Lebih mengerikan, payudara Miyako telah dikerat selain sebahagiannya daripada organ dalamannya telah dikeluarkan. Pada peringkat awal siasatan, pihak polis mempercayai bahawa pembunuhan Miyako berlaku pada sekitar tarikh antara 26 hingga 30 Oktober. Miyako juga diyakini dibunuh di tempat lain terlebih dahulu sebelum mayatnya dibawa ke kawasan pegunungan itu. Seperkara lagi yang pihak polis dapat dipastikan, pembunuhan Miyako adalah berlaku secara rawak dan bukannya terancang. Berdasarkan keterangan yang pihak polis diperolehi daripada saksi tertentu, boleh jadi Miyako telah menumpang kereta seorang lelaki tidak dikenali pada malam kejadian. Dalam erti kata lain, Miyako diumpan oleh lelaki tersebut yang kononnya untuk menghantarnya pulang ke rumah. Pihak polis bagaimanapun terus buntu untuk menyelesaikan kes Miyako ini. Hinggalah pada November tahun 2016, barulah misteri kes pembunuhan Miyako terungkai. Namun seperkara harus diketahui iaitu sepanjang 7 tahun sebelum itu, seramai 300,000 orang anggota polis telah dikerahkan untuk membantu menyelesaikan kes Miyako ini. Pihak polis juga bahkan menawarkan wang ganjaran sebanyak 3 juta yen kepada mana-mana orang awam yang dapat memberikan maklumat hingga membawa kepada penangkapan suspek atau lain-lain perkara berkenaan. Suspek pembunuhan Miyako telah dikenal pasti sebagai Yoshiharu Yano. Soalnya, bagaimana pengesahan Yoshiharu sebagai pembunuhan Miyako ini dilakukan? Tentang latar belakang Yoshiharu, dia berusia 33 tahun sewaktu kejadian pembunuhan Miyako. Waktu itu juga, Yoshiharu bekerja sebagai eksekutif pemasaran di sebuah syarikat swasta. Tahun 2004, dia telah menerima hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan atas kesalahan menghendap serta mencederakan seorang wanita. Pada hari mayat Miyako ditemui, Yoshiharu telah meninggal dunia bersama dengan ibunya akibat kemalangan jalan raya. Kereta yang dipandu Yoshiharu itu dilakukan terbabas sebelum terbakar. Hanya pada tahun 2016, seorang penyiasat kes telah mendapat maklumat mengenai kereta Yoshiharu dilihat telah melalui jalan di kawasan sekitar pegunungan Garyu pada tarikh 26 Oktober tahun 2009. Sesudah maklumat tersebut, pihak polis terus bergegas melakukan pemeriksaan di rumah mendiang Yoshiharu. Di situ, mereka telah menemui 57 keping foto mayat Miyako dalam kamera dan pemacu kilat. Foto tersebut termasuklah foto kaki dan kepala Miyako. Pada penghujung bulan Disember tahun 2016, pihak polis membuat pengumuman rasmi bahawa kes pembunuhan Miyako telah selesai sepenuhnya dan kes fail pun telah ditutup.
Cumanya tiada sebarang dakwaan telah dilakukan ke atas Yoshiharu memandangkan dia sudah pun meninggal dunia. Dalam kes ini, ada satu kisah yang menyeramkan di mana kedengaran bunyi suara seorang wanita sedang menangis semasa seorang wartawan sedang membuat liputan di sekitar kawasan lokasi penemuan mayat Miyako. Suara wanita mirip suara Miyako itu berkata, "Sugoi takata, doshite watashi dake." Yang bermaksud, sakitnya, kenapa mesti aku? 広島県内の山の中で島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件。広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在は